Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Nur Azlah Syam binti Rambeli dan rakan-rakan sekalian. Saya merupakan Ketua Kumpulan 12. Kami akan membentangkan tentang aplikasi TikTok dan kesan-kesannya kepada generasi muda. Berikut adalah ahli Kumpulan 12. Hai, nama saya Chan Wen-Chi dan saya akan membentangkan tentang pengenalan dan objektif kajian. TikTok merupakan perkhidmatan rangkaian sosial yang dimiliki oleh ByteDance yang bertapak di Beijing. TikTok sebenarnya dikenali sebagai Douyin yang membawa maksud video ringkas vibrator dan telah diperkenalkan oleh Zhang Yiming pada September 2016. Douyin telah mendapat perhatian orang ramai dan mencapai 100 juta pengguna aktif setelah setahun beroperasi. Disebabkan aplikasi ini semakin popular, Zhang Yiming memutuskan untuk mengembangkan aplikasi ini ke luar China dengan nama yang baru iaitu TikTok pada tahun 2017. TikTok membolehkan penggunanya merakam klip 15 saat hingga 1 minit atau lebih lama, turut disertai muzik dan filter. TikTok pada dasarnya adalah komuniti video muzik pendek yang tertumpu pada orang muda. Oleh itu, platform TikTok umumnya merupakan pengguna generasi muda. Aplikasi TikTok popular dalam kalangan generasi muda disebabkan pengaruh selebriti, tempatan dan luar. Selain itu, TikTok merupakan aplikasi yang penuh dengan hiburan dan keseronokan yang sangat sesuai untuk generasi muda sekarang. Tambahan pula, rakaman yang dibuat di TikTok hanya memerlukan 15 saat sahaja dan dapat mewujudkan dunia di mana semua orang boleh menjadi terkenal dalam sehari. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti kesan-kesan positif aplikasi TikTok kepada generasi muda. Dan objektif kajian yang kedua ialah mengenal pasti kesan-kesan negatif aplikasi TikTok kepada generasi muda. Selamat sejahtera, nama saya Tan Min Ju dan akan membincang tentang skop kajian dan metodologi kajian. Skop kajian ini difokus kepada generasi muda dalam lingkungan 10 tahun hingga 25 tahun secara rawa. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji sejarah latar belakang aplikasi TikTok dan juga mengenal pasti kesan positif dan negatif aplikasi TikTok kepada generasi muda. Metodologi kajian yang terdapat dalam kajian tersebut ialah reka bentuk kajian. Kajian yang digunakan berbentuk tinjauan iaitu mengedarkan link Google Form secara rawa. Kedua ialah sampel kajian. Kajian ini menggunakan persampelan kebarangkalian secara rawa iaitu individu yang berumur 10 tahun hingga 25 tahun. Seterusnya ialah instrumen kajian. Pengkaji telah menyediakan orang soal selidik Google Form yang terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C kepada responden. Bahagian A merupakan demografi responden manakala bahagian B dan C merupakan soalan-soalan tentang kesan positif dan negatif aplikasi TikTok kepada generasi muda. Selain itu ialah rujukan. Terdapat 2 rujukan iaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan dapatan pemerhatian dan borang soal selidik manakala data sekunder merupakan bahan internet dan pembacaan. Di samping itu ialah cara menganalisis data. Data yang diperolehi dianalisis dengan jadual peratus, kekerapan dan min purata. Sepertinya skala Likert bagi bahagian B dan C terdapat 3 perkara iaitu perkara setuju dengan skala 1, perkara tidak pasti dengan skala 2 dan perkara tidak setuju dengan skala 3. Bagi jadual min purata pula, perkara setuju iaitu setuju dan tidak pasti dalam min purata 1.0 hingga 2.0, manakala perkara tidak setuju dalam min purata 2.1 hingga 3.0. Akhir sekali ialah cara mempersembahkan data. Data yang diperolehi akan dianalisis melalui jadual, cartapai dan graf. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian perbincangan dan demografi responden. Pada bahagian perbincangan, ia terbahagi kepada pengenalan kajian, analisis kajian berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan, dan rumusan kajian. Seterusnya, bahagian
A iaitu demografi responden. Pada bahagian demografi responden terdapat 4 kategori yang telah disediakan. Kategori jantina. Jantina perempuan menunjukkan bilangan yang tertinggi iaitu 18 orang daripada 30 orang responden yang telah mengisi Google Form yang telah kami edarkan. Manakala bilangan responden lelaki iaitu seramai 12 orang daripada 30 orang responden yang telah mengisi Google Form kami. Kategori kedua ialah umur. Mereka yang berusia 16 hingga 20 tahun menunjukkan bilangan paling tinggi telah memberi kerjasama yang baik kepada Google Form yang telah kami sediakan. Manakala mereka yang berusia 10 hingga 15 tahun hanya terdapat 3 orang sahaja responden. Hal ini demikian kerana mereka yang berusia 10 hingga 15 tahun tidak mempunyai telefon bimbit mereka sendiri. Kategori ketiga ialah bangsa. Seramai 21 orang bangsa Melayu telah mengisi Google Form yang telah kami sediakan. Manakala lain-lain bangsa ialah menunjukkan seorang sahaja, iaitu beliau berasal daripada Sarawak. Seterusnya, kategori yang terakhir ialah demografi responden berdasarkan kekerapan penggunaan aplikasi TikTok. Mereka yang menggunakan aplikasi TikTok pada setiap hari menunjukkan bilangan paling ramai iaitu seramai 18 orang. Manakala hanya 3 orang sahaja yang telah memilih kekerapan mereka menggunakan TikTok iaitu seminggu sekali. Hal ini demikian berkemungkinan kerana mereka mempunyai komitmen lain seperti bekerja. Sekian, dipersilakan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Selamat sejahtera pensyarah dan rakan-rakan, saya Liu Hong dari kumpulan 12. Hari ini bahagian yang saya ingin bincangkan ialah kesan-kesan positif aplikasi TikTok kepada generasi muda. Slide ini menunjukkan data-data yang didapati melalui kajian yang dijalankan. Pernyataan pertama ialah generasi muda dapat mencungkil bakat terpedam mereka melalui aplikasi TikTok. Terdapat 27 orang responden atau 90% yang setuju dengan pernyataan ini. Hal ini demikian kerana responden rasa bahawa anak muda pada masa kini lebih ramai menggunakan aplikasi TikTok sebagai platform untuk mencungkil dan menonjolkan bakat terpedam mereka seperti menyanyi, menari, penghasilan video pendek kreatif dan sebagainya. Pernyataan yang kedua ialah generasi muda dapat meningkatkan keyakinan diri mereka melalui penggunaan TikTok. Terdapat 25 responden yang setuju, manakala masih ada 2 orang yang tidak setuju. Hal ini dikatakan demikian kerana responden berasa bahawa ramai generasi muda menggunakan TikTok sebagai platform untuk mengasah keyakinan diri mereka. Pernyataan yang seterusnya adalah generasi muda dapat mempelajari sesuatu yang baru melalui video TikTok. Terdapat kebanyakan responden yang bersetuju dengan pernyataan ini, iaitu 29 orang responden. Ini menunjukkan bahawa aplikasi TikTok merupakan satu platform yang membolehkan penggunanya mendapatkan pelbagai pengetahuan yang baru melalui video pendek yang ada dalam aplikasi. Dan terakhir, pernyataan keempat ialah generasi muda dapat melatih kemahiran penyuntingan video melalui penggunaan TikTok. Hanya 10 orang responden yang setuju dengan pernyataan ini dan ada seramai 9 orang yang tidak setujunya. Bagi mereka yang setuju, responden memberi pendapat mereka bahawa video yang menarik penonton dan sokongan biasanya berkaitan dengan kemahiran penyuntingan yang mahir. Ini menyebabkan anak muda yang menggunakan aplikasi TikTok akan berusaha melatih kemahiran penyuntingan video mereka untuk menghasilkan video yang menarik. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan negatif aplikasi TikTok terhadap generasi muda. Pertama, maruah tergadai demi konten atau view. Terdapat 11 orang responden bersamaan 36.67 yang memilih tidak pasti akan pernyataan ini dan seramai 9 orang responden bersamaan dengan 30% telah memilih tidak setuju dengan pernyataan ini. Dan ini telah menjadikan nilai min purata 1.97 kepada kategori bersetuju.
Dalam pada itu, terdapat juga responden memberikan pendapat melalui Google Form agar ibu bapa sentiasa memantau gerak-gerik anak mereka dalam menggunakan gadget, lebih-lebih lagi menggunakan aplikasi TikTok. Yang kedua, aplikasi TikTok akan memberi kesan negatif kepada generasi muda. Pernyataan ini telah ditolak seramai 13 orang responden bersamaan 43.33% dan seramai 7 orang responden bersamaan 23.33% menyatakan pernyataan tidak pasti. Dan ini menyebabkan Min Purata mencatat sebanyak 2.10 di mana ia berada pada skala Likert tidak bersetuju. Yang ketiga, aplikasi TikTok akan mengundang kepada masalah sosial dalam kalangan generasi muda. 11 orang responden bersamaan dengan 36.67% menyatakan bersetuju dengan pernyataan ini dan seramai 9 orang responden bersamaan 30% menyatakan tidak pasti dalam pernyataan ini. Dan bilangan Min Purata telah mencatat 1.97 di mana ia masih berada pada tahap bersetuju. Akhir sekali, aplikasi TikTok akan menyebabkan ketagihan penggunaan gadget terhadap generasi muda. Terdapat 24 orang responden bersamaan 80% menyatakan bersetuju dengan pernyataan ini dan seramai 2 orang responden bersamaan dengan 6.67% menyatakan tidak bersetuju dengan pernyataan ini dan ini telah mencatatkan Min Purata sebanyak 1.27 di mana ia masih berada pada skala bersetuju. Hal ini kerana kebanyakan responden tergolong dalam golongan pelajar dan mereka merasakan diri mereka banyak menghabiskan masa dengan gadget, lebih-lebih lagi menonton rakaman video dalam aplikasi TikTok. Saya Nurdiana binti Kaparia akan membentangkan bahagian rumusan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesan aplikasi TikTok kepada generasi muda. Dalam dapatan kajian ini, kami telah dibantu oleh 30 orang responden yang dipilih secara rawak untuk menganalisis 2 objektif kajian kami. Objektif pertama adalah kesan positif aplikasi TikTok. Daripada graf, kesan positif yang mendapat setuju paling tinggi adalah bagi pernyataan dapat mempelajari sesuatu yang baru, di mana 29 orang responden daripada 30 orang responden bersetuju akan pernyataan tersebut. Manakala hanya 10 orang responden sahaja yang bersetuju dengan pernyataan, kemahiran penyuntingan dapat dilatih. Objektif kedua ialah kesan negatif aplikasi TikTok. Daripada graf, terdapat 20 orang responden yang bersetuju akan pernyataan ketagihan penggunaan gadget, manakala seramai 10 orang responden bersetuju bahawa aplikasi TikTok memberi pengaruh negatif kepada generasi muda dan maruah tergadai demi konten. Mulanya, penggunaan aplikasi TikTok oleh mereka di bawah umur hendaklah diawasi oleh ibu bapa supaya terhindar daripada perkara negatif. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 12. Sekian, terima kasih.